Kisah yang seterusnya masih lagi pengalaman Adel. Tapi kali ini, tahun 2015, Adel dah belajar dekat satu universiti. Dekat kawasan Borneo lah. Tapi abang tak boleh beritahu universiti yang mana. Tapi dia kata kali ini dia nak ceritakan pengalaman dia sewaktu menjadi ahli palapes. Pada tahun 2015, Adel baru masuk dekat dekat universiti tu. Dan dia memang sangat berminat untuk masuk aktiviti palapes, persatuan palapes. Palapes ni dia macam tentera simpanan lah. Macam lebih kurang, kalau tak silap abang, dia macam lebih kurang direkrut untuk menjadi pegawai-pegawai satu hari nanti. Ni kalau abang salah nanti betulkan. Jadi sebagai seorang palapes, kata Adel, dia banyak mengikuti perkemahan dan dia banyak aktiviti masuk hutan. Cerita pertama yang dia nak sampaikan ni, pada waktu tu mereka semua ada aktiviti masuk hutan dekat satu kawasan hutan di Kota Belud. Hutan ni memang sangat terkenal, tempat askar-askar untuk menjalani latihan perhutanan. Dan dengan kata lain, budak-budak palapes pun akan ambil peluang buat perkemahan dekat situ. Tujuannya adalah untuk memperkuatkan, mempertajamkan ilmu-ilmu ketenteraan. Bila sampai dekat situ, masuk dekat dalam hutan tu, waktu tu masih lagi tahun pertama. Jadi bila masuk dekat dalam tempat perkemahan tu, ramai pula 93 orang. Jadi daripada 93 orang tu dipecahkan kepada 3 kumpulan, kata Adel. Iaitu kumpulan tu dipanggil sebagai pelatun. Jadi Adel ada dalam pelatun yang kedua. Sebelum aktiviti lanjut dilakukan, mereka perlu mendirikan kubu di tempat kawasan masing-masing. Tujuannya adalah sebagai tempat pertahanan. Jadi sedang Adel ni siap-siapkan diri untuk buat kubu. Bukan dia je, dia dengan kawan-kawan dia yang lain ramai-ramai. Pada waktu tu pula lebih kurang petang nak masuk ke maghrib. Sedang-sedang dia buat kubu tu, tiba-tiba ketua dia datang. Ketua dia beritahu, Adel, malam ni awak kena berjaga malam. Buat rondaan pada malam ni. Bermula daripada kawasan ini hingga ke kawasan ini. Maksudnya tempat dia perlu meronda tu agak jauh juga. Adel kata dia tak ada masalah sebab dia kata dia bukan orang yang terlalu takut sangat. Tapi dia kata kalau dalam keadaan dalam hutan ni perlu dipikirkan 2 kali kalau dia terserempak dengan benda-benda yang lain macam. Jadi dia pun lepas habis buat kubu lebih kurang pukul 11.30 malam, dia pun pergi dekat pos pengawal. Tujuannya adalah untuk dia mengambil senjata dan buat rondaan. Kalau ikut daripada peraturannya perlu ada 2 orang yang buat rondaan pada waktu tu. Tapi disebabkan kubu yang ditugaskan oleh macam ni, kubu tempat Adel ditugaskan belum lagi siap. Jadi dengan kata lain, kawan dia perlu sambung kerja Adel. Dan tugas untuk meronda perlu digalas oleh Adel sorang-sorang. Dia kata tak ada masalah sebabnya sepanjang tempat dia akan lalui untuk rondaan tu, dia akan melalui banyak kubu. Dan setiap kubu tu akan ada orang yang jaga. Dan itu semua kawan-kawan dia. Dia tak ada masalah pun, dia kata. Jadi dia pun pada pukul 11.30 nak naik pukul 12, dia ambil senjata, dia pun teruslah rondaan. Dia meronda berjalan sampai dekat satu kubu, tegur. Tu kawan dekat kubu tu pun tegur juga. Lepas tu sampai ke kubu kedua, angkat tangan, oi je tu. Jadi menegurlah satu sama lain untuk mengelakkan daripada sunyi dan juga untuk pastikan ada orang dekat kubu tu. Bila sampai dekat satu kubu tu, dia kata kubu yang dia dekat-dekat dengan last sekali sebelum dia tamat untuk meronda, dia nampak daripada jauh kawan dia yang jaga dekat kubu tu baring. Waktu tu dia kata gelap, bulan tak terang, dia kata. Jadi walaupun bulan tak terang, dia boleh nampak kawan dia tengah baring tu. Jadi Adel pun berjalan dekat kawan dia. Sampai dekat kawan dia ni, dia tengok. Dia berdiri sebelah kawan dia. Woi, kata, engkau orang semua berjaga dekat kubu, kau boleh tidur lah kan? Kau boleh baring kat sini kan? Bangun. Dia sepak kawan dia tu. Jadi kawan dia waktu tu diam je tak menyaut. Jadi bila dah kawan tak menyaut, Adel dia panas hatilah. Bangun weh, dia kata. Orang lain semua berjaga, engkau pula berehat. Engkau punya kubu pun tak siap lagi. Bangun. Dia kerahkan orang tu. Tapi kawan dia yang tengah baring tu masih lagi senyap aja. Tiba-tiba Tuhan nak beritahukan, Allah Ta'ala nak tunjuk, bulan yang tadinya gelap menjadi terang secara tiba-tiba dan menerangi kawasan tempat Adel berdiri di kawasan kubu tu. Sewaktu bulan menerangi, barulah Adel perasan benda yang baring dekat kaki dia ni, yang tadinya dia sepak,
bukan manusia. Macam mana Adil tahu? Dia boleh nampak benda tu bentuknya walaupun memakai pakaian ketenteraan, tapi muka, bentuk, tinggi, panjangnya bukan manusia. Adil pun tak tunggu panjang, dia terus berlari meninggalkan kawasan kubu tu menuju ke asrama dia. Maksudnya menuju ke tapak perkemahan dia. Sampai dekat tapak perkemahan, dia punya muka komen pucat. Mujurlah pada waktu tu memang gelap. Tidak dibenarkan dinyalakan mana-mana sumber cahaya. Dalam keadaan gelap tu ada, sebaik dia dah habis meronda tadi, dia pun terus tidur. Simpan tenaga untuk besok pagi. Dia tak sanggup untuk fikirkan apa benda yang dia pergi sepak tadi tu. Dalam keadaan tidur-tidur tu akhirnya penat-penat terlelap jugalah. Besok paginya dia tak cerita pun benda ni dengan kawan-kawan dia. Sampailah 3 tahun dia mengikuti aktiviti Palapes, barulah dia cerita. Dia tanya dengan kawan dia yang duduk dekat kubu tempat dia nampak orang baring tadi, 3 tahun lepas. Memang betul, pada waktu tu kawan dia memang tak ada dekat kubu. Kawan dia pergi ada hal dekat kubu lain. Jadi bila dengar macam tu, dia orang semua tanya kenapa Adil tanya soalan macam tu. Adil beritahulah pada malam tu dia telah memaki sesuatu yang bukan daripada alam kita, dia daripada alam sebelah. Mujurlah benda tu tak menyahut atau benda tu tak kokangnya Adil. Kalau tidak memang dia kata jadi sejarah lah lepas tu. Sewaktu tahun 2017, pada waktu tu Adil dah tahun 3 dekat universiti tu, dan setiap tahun tu memang ada perkemahan masuk dekat dalam hutan, aktiviti Palapes anjurkan. Tapi pada tahun 2017 berlaku sekali lagi peristiwa berlaku di tapak perkemahan yang lain pula, tapak latihan yang lain, tapi masih lagi di kawasan hutan Kota Belud. Pada waktu tu Adil dah tahun 3 dan dia rasa seronok juga kerananya waktu majlis perkemahan tu, aktiviti perkemahan tu adalah bertindih dengan Tahun Baru Cina. Jadi Adil ni ada darah Cina. Dia dibenarkan untuk balik awal menyambut Tahun Baru Cina. Dengan kata lain, dia hanya ada di tapak perkemahan tu hanya beberapa jam sahaja sebelum dia dihantar balik dengan menggunakan jeep. Okey. Bila dia sampai dekat tapak perkemahan, sebab perkemahan ke abang kata tempat training lah. Bila sampai dekat tempat training tu, dia macam biasa, dah 3 tahun mengikuti aktiviti Palapes, dia dah tahu nak buat apa. Dia dengan kawan-kawan dia bila sampai, benda pertama mereka buat adalah dirikan kemah. Tujuannya adalah untuk senang nanti malam tak payah nak huru-hara dirikan kemah. Selepas mendirikan kemah, mereka semua dipanggil oleh ketua. Dengan kata lain, inilah masanya untuk mereka semua dihantar balik ke rumah masing-masing untuk menyambut Tahun Baru Cina. Tapi hanya Adil dan beberapa orang kawan dia aja yang dihantar balik. Yang lain-lain masih lagi ada dekat tapak latihan untuk meneruskan latihan. Jadi bila dah habis-habis tu, Adil pun bungkus-bungkus. Dia tak lama dekat tapak latihan tu, sekejap aja dia pun naiklah jeep dengan lebih kurang 4 orang kawan dia dan akan dihantar ke kawasan bandar untuk mudahkan dia naik bas balik ke kampung. Jadi sewaktu dalam perjalanan tu mereka melalui kawasan-kawasan yang hutan tebal. Waktu tu mungkin terlalu penatlah Adil kata, dia ambil keputusan untuk lelapkan mata. Sewaktu dalam tidur tu dia bermimpi ada seekor anjing yang mengekori jeep mereka. Dalam mimpi tu, anjing tu melintas depan jeep tu dan jeep tu terus melanggar anjing tu. Disebabkan jeep tu melanggar anjing tu ni dalam mimpi, Adil rasa betul-betul terkejut dan dia tersedar daripada tidur. Dan pada masa yang sama, jeep yang Adil naik betul-betul tengah brake, tengah tekan brake. Benda tu berlaku memang serentak. Dia terbangun sebab dalam mimpi dia macam jeep tu nak melanggar anjing. Dan pada waktu tu jeep tu pula memang tengah brake. Jadi bila dia brake tu, tiba-tiba jeep tu melanggar sesuatu yang mereka semua tak nampak. Bila dah terlanggar sesuatu, jeep pun berhentilah. Pemandu jeep tu
turun daripada jeep dan cek apa benda yang mereka langgar. Pada waktu tu Adil dalam keadaan mamai-mamai. Dia tanya juga kenapa jeep tiba-tiba berhenti. Ada orang beritahu yang jeep tu terlanggar sesuatu. Cuma tak dapat nak pastikan apa yang mereka terlanggar. Dan pada waktu tu Adil terus teringat mimpi dia yang mengatakan dalam mimpi tu mereka terlanggar seekor anjing besar. Takkanlah mimpi dia boleh nampak daripada mimpi dan dalam dunia realiti jeep tu betul-betul terlanggar anjing tu. Tapi dia fikir mungkin ada kaitan, mungkin tak ada kaitan. Setakat mainan mimpi je. Jadi jeep tu teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan tu ada teringat dua benda. Sebelum dia meninggalkan tapak latihan tadi, ada dua benda yang dia rasa macam tak sedap hati dengan tapak perkemahan di hutan Kota Belud yang ni. Kerana dekat situ ada satu busut yang cukup besar. Sebelah busut tu ada satu macam bonggolan. Jadi dua benda ni mengganggu pemikiran Adil. Adakah mimpi dia dan apa yang dia alami terlanggar sesuatu yang tak nampak di dunia realiti tu ada kaitan dengan busut dan juga bonggol tu. Tapi bila dia fikir-fikirkan, mereka tak buat apa-apa dekat bonggol dengan busut tu, dia biarkan ajalah. Okey. Jadi Adil pun baliklah dia pergi ke kawasan bandar dan dia pun baliklah sambutlah Tahun Baru Cina. Selepas habis mereka semua buat sambutan dan bila kawan-kawan semua berkumpul, rupanya pada waktu Adil dan kawan-kawannya tak ada dekat tapak latihan, berlaku satu peristiwa yang menarik dekat tapak latihan tu. Sewaktu mereka semua habis buat kubu, habis buat kemah, mereka yang ada dekat tapak latihan tu berkumpul ramai-ramai. Tengah-tengah berkumpul ramai-ramai, tiba-tiba adalah seorang ketua datang dan ketua tu bertegurlah dengan semua peserta-peserta yang ada. Tiba-tiba si ketua ni tadi tegur seorang budak perempuan yang duduk paling belakang dalam barisan. Budak perempuan tu namanya Jessica. Dia tegur macam ni. Pada waktu tu lebih kurang dah petang dah nak masuk maghrib. Jessica, kawan dekat belakang kau tu apa hal murung lain macam je, tak dapat balik Tahun Baru Cina ke? Waktu tu Jessica terus berubah muka. Jessica pandang ke belakang dan dia pandang semula ke arah jurulatih. Dia diam tak menyahut apa yang jurulatih cakapkan. Dan jurulatih tu tanya lagi sekali, orang dekat belakang kau tu kenapa pelik sangat Jessica? Dia buat apa tu? Jessica pada waktu tu gelengkan kepala. Dia bagi isyarat kepada ketua, belakang dia tak ada apa-apa. Tapi mujur, si ketua ni memang faham. Jurulatih ni memang faham. Terus dia ubah kepada soalan lain. Dan bila semua orang dah bersurai, barulah Jessica cerita, belakang dia tak ada orang. Dan bila dia tanya dengan jurulatih dia cakap, memang ada seorang budak perempuan yang duduk dekat belakang Jessica. Tapi bila dia tengok Jessica dah menggeleng-gelengkan kepala, dia fahamlah yang Jessica sebenarnya nampak, bukan Jessica, dia nampak makhluk alam sebelah yang duduk dekat belakang Jessica. Jadi selepas mereka semua bersurai, cerita tentang si jurulatih ni nampak sesuatu di belakang Jessica menjadi heboh. Malam tu diadakan aktiviti membaca arahan. Dan mereka semua berkumpul. Sewaktu mereka berkumpul, cerita tu jadi semakin besar, semakin menakutkan bila diceritakan oleh ramai orang. Dan ada juga beberapa orang yang beritahu mereka agak seram setiap kali mereka lintas di kawasan busut dan juga bonggol, tanah bonggol tu. Jadi pada waktu malam tu bila dah berkumpul ramai-ramai, bercerita ramai-ramai, walaupun sedang menjalani aktiviti membaca arahan, tapi mereka lebih tertarik dengan cerita yang nak disampaikan, yang mana si jurulatih tu nampak sesuatu di belakang Jessica. Sedang aktiviti membaca arahan dilakukan, tiba-tiba salah seorang daripada budak lelaki menunjuk jarinya ke atas, ke langit. Pada waktu tu hanya seorang yang perasan dan yang seorang tu pun pandanglah ke langit. Dan bila dia pandang ke langit, dia cuit orang lain suruh pandang ke langit. Akhirnya boleh dikatakan semua orang dekat situ pandang ke langit. Apa yang mereka nampak dekat langit pada waktu tu? Semua yang ada dekat tapak latihan nampak ada 3 makcik rockers yang sedang terbang-terbang di atas kepala mereka. Jaraknya lebih kurang 10 meter ke atas.
Tapi juru-juru latih pada waktu tu walaupun sedar yang makcik rockers ni berkeliaran dekat atas kepala peserta-peserta, tetap juga aktiviti membaca arahan diteruskan dan mereka mendengar arahan sambil menikmati makcik rockers yang melintas-lintas dekat atas kepala. Benda ni berlaku lebih kurang 10 minit. Semua orang perasan. Jadi selepas habis aktiviti membaca arahan, benda tu pun hilang dan mereka semua balik ke kemah masing-masing. Tapi cerita tentang makcik rockers yang melintas dekat atas kepala tu memang betul-betul cukup hit. Boleh dikatakan semua orang tahu, dan siapa di antara kalian yang ada pada waktu hari kejadian boleh kongsi-kongsi dengan abang. Apa kaitannya dengan mimpi yang dialami oleh Adele? Tak tahu, dan dia pun tak dapat nak pastikan, tapi mungkin ada kaitannya kerana bonggol yang ada di sebelah busut tu dikatakan kubur lama. Dan busut tu muncul selepas kubur manusia dikuburkan di situ. Dengan kata lain, usia busut tu mungkin dah memakan puluhan tahun. Dan ada juga penduduk kampung yang datang ke tapak latihan tu sewaktu mereka semua sedang membuat latihan dan bertanya kenapa dibuat latihan di tapak ini, kerana kebanyakan daripada orang kampung sendiri tak berani nak lalu kat sini sebabkan dua benda tadi, busut yang puluhan tahun wujudnya dan juga kubur yang ada dekat situ. Kenangan Adele sewaktu mengikuti perkemahan ataupun latihan sebagai seorang palapes tak berhenti setakat itu saja. Berlaku lagi satu kejadian, iaitu kejadian penutup kepada Adele sewaktu dia menjadi seorang palapes. Pada waktu tu adalah perkemahan terakhir sewaktu dia belajar dekat universiti tu. Sehabis-habisnya mereka semua tamat latihan, mereka balik ke asrama masing-masing. Begitu juga dengan Adele. Dengan keadaan badannya yang cukup penat, dia pun siap-siapkan diri. Pada waktu tu dah malam, dia pun teruslah tidur. Dengan dia kata dia tak boleh nak buka mata, badan terlalu penat. Itulah perkemahan terakhir sebagai seorang palapes dan dia anggap itu adalah kenangan yang cukup menarik dan akan diingati sampai bila-bila. Sedang dia melayan-layan mata untuk tidur, tiba-tiba dia rasa satu badan dia macam panas betul, dia kata. Mungkin cuaca, mungkin sebabkan angin tak kuat pada malam tu. Jadi Adele pun bangun dan bukalah tingkap. Yang tingkap tu terletak dekat dengan katil dia. Katil asrama lah kan. Jadi pada malam tu dia pun tidur macam biasa. Sedang-sedang dia tidur, tiba-tiba dia rasa satu badan dia tak boleh bergerak. Hanya yang boleh yang masih berfungsi dengan baik adalah telinga dia saja. Tapi keseluruhan badan dia memang tak boleh gerak. Dengan kata lain, dia kena tindih. Dia cuba untuk melawan. Sewaktu dia cuba untuk melawan tu, tiba-tiba dia dengar pintu asrama dia terbuka. Bila dia dengar macam tu, dia rasa bersemangat. Sebabnya dia yakin yang buka pintu asrama tu adalah salah seorang daripada kawan dia. Dengan kata lain, kalau dia cuba melawan, keluarkan sedikit suara macam tu, dia harapkan kawan tu akan menuju ke arah dia dan kejutkan dia. Dan dia akan bebas daripada dihimpap tadi. Tapi apa yang dia harapkan tidak menjadi. Kawan dia yang masuk melalui pintu tu tak sampai-sampai pun dekat dia. Walaupun dia dah cuba untuk keluarkan suara sekuat yang mungkin, suara meminta tolong. Tapi disebabkan keazaman, akhirnya dia berjaya bebas daripada hempapan tu tadi. Bila dia bangun daripada katil dia untuk meregang-regangkan badan akibat daripada dihimpap tadi, dia perhatikan ke arah pintu. Tak ada pun nampak macam seperti ada orang yang masuk dekat dalam bilik tu. Jadi dia bangun, dia cek pintu. Adakah pintu tu berkunci atau tidak? Tapi pintu tu berkunci. Pelik dia kata. Jadi dia pun sambunglah baring. Waktu dia sambung baring ni lah, berlaku satu peristiwa yang memang sangat-sangat luar biasa. Tadi kan dia buka tingkap. Tujuannya adalah untuk dia bagi angin masuk. Keadaan pada malam tu memang panas kan. Sedang-sedang dia melayan mata, tiba-tiba dia rasa ada angin yang datang cukup kuat daripada arah tingkap. Dan angin tu menerpa ke arah badan dia dan dia rasa betul-betul aman. Sewaktu angin tu menerpa ke arah dia, dia boleh dengar bunyi angin tu yang cukup kuat. Tapi satu peristiwa pelik berlaku.
Sewaktu angin tu tengah menerpa masuk dan dia boleh merasai kewujudan angin tu, tiba-tiba dia rasa angin tu seolah-olah hanya melewati batas kanan dan kiri dia sahaja, bukan di kawasan tengah muka dia. Boleh bayangkan mula-mula angin tu tiup, tiba-tiba angin tu macam ke kanan dengan ke kiri. Kenapa angin tu tak singgah dekat muka dia? Dia pelik. Dia pun buka lah mata. Waktu dia buka mata, dia baru perasan angin yang hadir tu adalah bersama dengan kabus. Dan ada sesuatu yang berdiri dekat hujung kaki dia yang menyebabkan angin tu terbelah dan pergi hanya ke kiri dengan kanan dia saja. Dan disebabkan angin yang hadir tu bersama dengan kabus, dengan kata lain, Adel boleh nampak makhluk yang ada dekat hujung kaki dia adalah makhluk daripada alam sebelah yang berjaya memisahkan angin yang datang. Jadi Adel pun malas nak fikir panjang. Adakah dia yang himpap Adel tadi? Kemungkinan besar. Dan dia pun ambil keputusan untuk tidur. Menjadi seorang pelajar universiti memang tak dapat dipisahkan dengan assignment. Tapi pada waktu ni adalah Adel perlu menyiapkan tesis terakhir sebelum dia tamat sebagai seorang pelajar universiti. Pada waktu tu dia kata kecoh. Semua orang tengah siapkan tesis masing-masing sebelum mereka tamat. Disebabkan banyak sangat masa dihabiskan dalam bilik, dia selalu rasa pening. Dan setiap kali dia rasa pening, walaupun siang, walaupun malam, dia akan keluar daripada asrama dia dan dia akan hisap rokok, meregang-regangkan badan. Begitu juga pada malam kejadian. Pada malam tu dia dah rasa penat sangat buat tesis dia, menulis menggunakan komputer dah penat sangat. Dia pun keluarlah daripada bilik. Dia pun duduklah dekat tepi kawasan koridor, dekat-dekat dengan curam. Tujuannya untuk ambil angin dan juga untuk menghelakan kepenatan sambil-sambil isap rokok. Tengah-tengah dia isap rokok tu, tiba-tiba dia nampak macam ada tali yang agak besar melintas depan dia. Tali apa pula ni? Talinya bercorak pula, dia kata. Dia pun ambil torchlight yang ada dekat handset, dia pun nyalakanlah, disulurkan kepada tali tadi. Rupanya bukan tali, itu adalah ular sawah. Dia pun rasa macam pelik pula dalam kawasan universiti ada benda alah ni. Jadi dia pun pergi dekat asrama, roger semua kawan-kawan. Tujuannya adalah kita tangkap ular tu, kita lepaskan kat dalam hutan. Jadi itu tujuan dia. Dia pun bila panggil kawan-kawan pun datang ramai-ramai bawa plastik hitam, plastik yang tebal hitam tu. Memang mereka bersedia nak tangkap ular tu. Jadi bila sampai kat situ, ular tu banyak kali juga melawan. Panjang dia kata lebih daripada 2 depa. Ular tu melawan, akhirnya mereka berenam berjaya tangkap ular tu, masuk ke dalam plastik, ikat pakai kabel tight. Tujuannya mereka akan bawa ular ni pergi dekat kawasan hutan di luar kawasan universiti dan lepaskan. Mereka tak nak bunuh, dia kata. Memang tujuannya untuk berbuat baik. Jadi dia pun pada malam tu dah siap bungkus ular tu dalam plastik hitam. Dia pinjam kereta kawan dia, start enjin kereta. Mereka pun ramai-ramai, lebih kurang 6 orang pergi ke kawasan belukar tu. Dan daripada 6 orang tu, boleh dikatakan adalah yang paling tak berani dengan ular. Yang lain semua berani nak pegang ular, nak kelipat ular tu. Mereka letakkan ular tu dekat dalam kawasan bonet. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk sampai dekat pinggir hutan. Bila sampai dekat pinggir hutan, Adel dan kawan-kawan pun keluarkanlah ular tu daripada plastik dan lepaskan dia masuk ke dalam hutan. Dan selepas aktiviti tu, mereka semua naik dari atas kereta dan mereka semua pulang ke rumah. Lebih kurang 15 minit perjalanan daripada tempat mereka lepaskan ular, tiba-tiba kereta mereka brake secara tiba-tiba kerana ada ular yang melintas dekat jalan, tengah-tengah jalan. Mula-mula mereka ingatkan itu adalah pasangannya ataupun ular yang berlainan, dan mereka pun berhenti turun daripada kereta untuk pastikan ular ni adalah ular yang sama atau bukan. Punyalah mereka semua terkejut. Ular yang ada depan mereka pada waktu ni adalah ular yang sama yang mereka tangkap dan lepaskan, yang mana mereka lepaskan di kawasan pinggir hutan 15 minit perjalanan daripada situ.
Jadi dengan kata lain, macam mana ular tu boleh cepat sangat berjalan? Maksudnya menyelar. Menyelar lebih kurang kan. Jadi macam mana ular tu boleh cepat sangat menyeluar sampai ke sini? Jadi mereka semua untuk tidak melupakan peristiwa tu, mereka pun mengambil gambar sama-sama. Inilah gambarnya. Dia ambil gambar sama-sama, selfie. Tujuannya adalah sebagai kenangan. Dan mereka perhatikan ular tu memang ular yang sama kerana coraknya yang sama, dan lukanya yang ada pada badan ular tu memang luka tempat yang sama. Dengan kata lain, ular ni bukan makhluk biasa. Ular ni makhluk luar biasa. Ditangkap je semula ular tu dan dilepaskan semula dekat dalam hutan yang ada di sisi jalan, tempat yang sama. Sewaktu ular tu masuk dekat dalam kawasan hutan, tiba-tiba keseluruhan hutan tu keluarkan bunyi yang menakutkan. Seperti semua binatang-binatang yang ada dekat situ meraihkan kepulangan raja mereka. Pelik sangat. Dia kata susah nak dijelaskan, tapi memang pelik. Bunyi burung, bunyi monyet, semua. Macam gembiralah rajanya balik. Lepas tu, dia orang pun naik semua dalam kereta dan pulang ke asrama. Sepanjang malam, Edelmi berfikir-fikir. Sebenarnya, kenapa bunyi bising dekat hutan tu? Ada kaitan ke dengan ular tu? Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Kali ini ceritanya memang cukup panjang. Sebab abang rangkumkan semua cerita yang disampaikan oleh Adel. Semoga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Moga-moga jadi hiburan juga untuk semua. Pengalaman yang cukup luar biasa. Dan terima kasih abang ucapkan buat Adel kerana sudi untuk hantarkan cerita. Ceritakan kepada abang pengalaman yang luar biasa ni. Menarik untuk abang sampaikan. Okey, terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.